Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada petang ini dapat kita menyambung kembali pengajian kita tentang mengenali makhluk yang bersayap. Yang dimaksudkan makhluk yang bersayap adalah al-malaikah. Kerana para malaikat ini merupakan makhluk yang Allah ciptakan mempunyai 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, sehingga kan ada di kalangan para malaikat yang memiliki 600 sayap seperti mana malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Pada petang ini merupakan kelas kita untuk siri yang ke-15, pertemuan kita yang ke-15, yang mana pada minggu lepas kita tidak dapat kita tidak dapat bersama kerana kita cuti pada minggu lepas. Maknanya pengajian kita yang terakhir adalah pada 2 minggu lepas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada 2 minggu lepas kita telah membincangkan tentang perkara yang kelima sehingga kepada perkara yang ketujuh berkenaan dengan apakah peranan para malaikat ini kepada Nabi Allah Adam dan apakah peranan malaikat ini kepada keturunan anak-anak Adam. Yang mana perkara 5, 6 dan 7 ini dia berada pada bab yang kelima. Untuk mengetahui berapakah jumlah bab yang kita akan pelajari bagi siapa-siapa yang mengikuti pengisian tentang tajuk malaikat ini, sila rujuk pada nota siri yang pertama. Pada nota siri yang pertama, di sana ada disenaraikan berapakah jumlah bab, apakah topik-topik yang kita akan pelajari. Jadi, kita pada petang ini masih lagi membincangkan bab yang kelima. Kalau kelas pada 2 minggu yang lalu, kita telah membincangkan salah satu hubungan para malaikat dengan anak-anak Adam adalah diutuskan oleh Allah untuk menguji anak-anak Adam. Maknanya ada malaikat yang Allah tugaskan adalah untuk memberikan ujian kepada anak-anak Adam. Perkara yang ketujuh ini kita telah nukilkan satu hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu adalah hadis riwayat Al-Imamu Al-Bukhari. Maknanya hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, yang mana hadis ini menyebutkan tentang kisah orang yang terdahulu di kalangan Bani Israel. Seorang yang berkepala buta, seorang yang ada penyakit sopak, dan seorang yang matanya buta. Jadi bagi sesiapa yang tidak sempat mengikuti pengisian pada 2 minggu yang lalu, maka tuan-tuan dan puan-puan jangan bimbang. Yang pertama, nota untuk yang kita pelajari tentang hadis kisah 3 orang lelaki ini boleh didapati di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Nanti dekat Telegram tu boleh ambil pada folder ditulis nota malaikat. Buka, tekan, klik pada Google Drive tersebut, nanti akan ambil nota untuk tajuknya adalah S9. Kemudian untuk mengikuti pengisian ini di FB Akademi Tadabbur Malaysia,
ada rakaman berada di dalam FB tersebut. Jadi tuan-tuan jangan bimbang kalau tuan-tuan terlepas, tak sempat nak ikuti, ya, tuan-tuan boleh melihat rakaman-rakaman yang telah kita letakkan di FB page lah, Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi moga-moga kita semua dapat manfaat. Jadi petang ni kita nak belajar tentang apa? Kita akan sambung masih lagi bab yang kelima. Tetapi kita terus pergi kepada bilangan yang ke-8. Apakah hubungan, apakah peranan para malaikat ni kepada anak-anak Adam? Yang ke-8, para malaikat ini ada yang Allah utuskan berperanan mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Maknanya ada malaikat yang dia membisikkan kepada anak-anak Adam ni supaya berbuat baik. Oleh sebab itu, manusia ini dia mempunyai dua qarin. Dia ada dua peneman. Satu teman yang selalu mengajak dia supaya berbuat keburukan, ini kita panggil qarin di kalangan para jin. Tetapi ada satu lagi makhluk yang mendampingi anak-anak Adam, iaitu malaikat. Yang malaikat ini dia mengajak kita kepada melakukan kebaikan. Lepas tu kadang-kadang kita terfikir nak buat baik. Lepas tu tak lama kita tak jadi nak buat baik. Sebab apa? Sebab kita berlawan. Kadang-kadang kan kita fikir nak buat buruk tapi kita tak jadi nak buat. Begitulah kehidupan anak-anak Adam alaihi wassalatu wassalam. Perkara ini ada dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh tengok nota pada muka surat yang pertama. Muka surat yang kedua. Kejap, kita tengok nota pada muka surat yang kedua. Okey, sebelum tu tuan-tuan dan puan dapat dengar suara saya dengan baik? Tuan-tuan dan alhamdulillah. Saya sudah berada di Kuala Lumpur. Pagi tadi saya berada di Bentong. Memang dengan isu banjir, lepas tu isu elektrik tak ada satu hari, lepas tu dengan talian telefon pun tak ada. Lepas tu kelas pagi tadi tadabbur ayat kursi tidak dapat dilakukan. Namun begitu alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah memudahkan, Allah beri jalan untuk sampai juga di sinilah, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Semua tu adalah ujian. Kan, tengok kita bertembung antara dua. Kalau ikut syaitan, kata payahlah, rehatlah. Dia kan waktu cuti, dia begitulah. Tapi kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala selalu kuatkan hati kita untuk kita melakukan kebaikan. Okey. Jadi kita tengok terlebih dahulu bukti bahawa kita ni ada qarin yang dia membisikkan kepada kejahatan. Tetapi isu utama kita nak cerita tentang qarin yang mendorong kita kepada buat baik. Tapi kita tengok dulu satu qarin ni. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ya, muka surat kedua, hadis riwayat Muslim. Okay, kita tengok apa sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda. Saya terus pergi kepada terjemahan hadis. Yang bermaksud, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan telah diwakilkan, telah ditugaskan kepadanya satu qarin daripada golongan jin. Waktu kalau kita baca hadis tu, Nabi memang sebut istilah qarinuhu
minal jin. Nabi kata tak ada mana-mana manusia pun. Semua Allah Ta'ala hantar kepadanya satu qarin, iaitu daripada golongan jin. Lepas tu ada, cuma hadis ni tolong padam dekat sini. Saya minta tolong padam dekat sini. Dan ini kita baca hadis lain saja. Ini saya tersalah tulis. Tolong padam dekat, dan satu lagi daripada golongan malaikat ni yang ni padam. Ya, ni tolong padam. Okey. Di sini kita dapat bukti kan. Pertama, hadis ni riwayat Muslim, hadis sahih. Satu qarin daripada golongan jin. Apa tu qarin? Ingat, qarin bahasa Melayunya adalah yang selalu teman kita, pendamping kita. Rupa-rupanya, kemana pun kita berada, waktu bila sekalipun, kita akan ada satu jin yang selalu ikut kita ke mana-mana. Itulah namanya qarin daripada jin. Semua orang. Lepas tu para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi SAW, sebab Nabi kata tak ada seorang pun dari kamu yang tak ada. Jadi para sahabat pun dia nak confirmkan. Dia tanya dekat Nabi, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Mereka tanya, engkau ya Rasulullah ada juga ke jin yang psycho ni? Ada ke jin yang Allah Ta'ala hantar kepada engkau? Nabi cakap apa? Nabi kata, wa iyaya. Nabi kata, begitu juga aku, kata Nabi. Rupa-rupanya Nabi pun ada satu jin yang Allah hantar kepada Nabi SAW. Nabi mengiyakan. Tetapi jin yang Allah hantar kepada Nabi ni wataknya bagaimana? Nabi pun mengatakan, illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan bulatkan pada perkataan ni. Kejap ya, pada perkataan ni. Kejap. Kenapa saya tak boleh ni security? Alright, kejap. Pada perkataan fa aslama. Okay, kalau tuan-tuan sempat beri nota lah, saya minta maaf sebab nota ni sepatutnya saya beri pagi tadi. Tapi memang tak boleh nak buat apa, nak guna laptop pun nak cas tak, elektrik tak ada kan. Jadi banyaklah, tapi alhamdulillah ya, Allah selalu, apa-apa pun kita minta Allah. Kita ada Allah, kita minta Allah Ta'ala pemudahkan. Jadi tuliskan perkataan fa aslama. Okey. Nabi jawab, Nabi kata macam tu juga aku. Namun tetapi Allah telah menolongku ke atasnya. Nabi kata, aku memang ada satu qarin, kata Nabi, daripada jin. Tapi Nabi kata, Allah Ta'ala telah tolong aku. Maknanya Allah Ta'ala telah jaga Nabi dengan jin. Macam mana Allah jaga Nabi dengan qarin jin tadi tu? Maka Nabi mengatakan, fa aslama, sehinggalah ia masuk Islam. Dekat sini gariskan. Okey, maknanya jin yang Allah Ta'ala hantar kepada setiap manusia ni, yang kita namakan term dia qarin, yang selalu pendamping kita, teman kita ni, tuan-tuan janganlah takut sebut jin tu dekat dengan kita. Tak. Memang jin ni lah sebenarnya, qarin ni lah sebenarnya yang dalam suratul Fatihah, dalam surah An-Nas. Kalau siapa belajar surah An-Nas, kata Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang kita kata ayat allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan dada-dada manusia ni, sebenarnya qarin ni lah, qarin yang jin ni. Tetapi yang Nabi dapat tu, dia telah masuk ke dalam Islam. Maknanya jin tu dia dah masuk Islam. Maka kata Nabi, fala ya'muruni illa bi khairin. Maka tidaklah ia memerintahkan kecuali ajak kepada kebaikan. Allah Ta'ala tolong Nabi. Sebab itu semua para Nabi, para Nabi ni,
mereka memang tidak, Allah Ta'ala memang lindung mereka daripada jin. Walaupun ada jin jahat, tapi Allah lindung mereka, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi korin, jin yang ada pada kita tu, dia tidaklah masuk Islam. Hanya Nabi saja. Fa'aslama. Okey, kenapa saya minta gariskan dekat fa'aslama? Okey, dia begini. Bacaan perkataan fa'aslama ni, dia ada dua cara baca dia. Tak tahu, kita baca ulasan Al-Imam Nawawi. Tengok ya, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, dia kata, kita baca dekat ulasan dia dekat sinilah. Saya dah terjemahkan dia. Okey, Al-Imam Nawawi kata, dia kata, perkataan aslam. Aslam kan hujung dia huruf mim kan? Okey. Boleh dibariskan dengan ar-raf'u. Maksudnya huruf lam mim tu boleh dibaca aslamu. Dan boleh dibariskan dengan al-fatah, iaitu baris atas aslama. Faham tak? Maksudnya cara membaca hadis tu, dia boleh baca dengan dua baris. Dua baris tu dekat perkataan aslam. Dekat perkataan aslam yang saya minta tuan-tuan gariskan tadi itu, dia boleh baca dua. Dia boleh baca fa-aslama, dia boleh baca fa-aslamu. Dia boleh baca dengan dua baris. Fa-aslama ataupun fa-aslamu. Okey. Al-Imam Nawawi yang memberi komentar seperti itu. Okey. Kalau dibaca dengan baris huruf mim tu, jika dibaca fa-aslama, membawa makna apa? Kalau dibaca fa-aslamu, dia akan membawa makna yang berbeza dengan dibaca fa-aslama. Okey, kita patah balik kepada ulasan tadi. Kita tengok Al-Imam Nawawi kata. Fahamkan baik-baik. Dia kata, kedua-dua riwayat, maknanya kedua-dua bacaan itu adalah masyhur. Maknanya para ulama sudah mengenali ada dua jenis baca. Boleh baca fa-aslama, boleh baca fa-aslam. Sesiapa yang membariskan huruf mim dengan baris hadapan, jika dia baca aslamu, maknanya aku diselamatkan dari kejahatan dan fitnahnya. Itu makna dia. Manakala jika sesiapa yang membariskan huruf mim dengan baris atas aslama, akan membawa jin itu telah memeluk Islam. Apabila dia peluk Islam, dia tidak menyuruh melainkan dengan kebaikan sahaja. Faham tak maksud dia? Okey, kita ulang balik semula. Kalau ada yang membaca fa-aslama, kalau dia baris atas fa-aslama, maknanya qarin itu yang Allah hantar pada Nabi tu, jin itu dia telah memeluk Islam. Apabila dia memeluk Islam, dia tidak mengajak Nabi, membisikkan kepada Nabi melainkan yang baik. Okey, jelas. Kalau dibaca mim itu dengan fa-aslamu, jika dibaca fa-aslamu, akan membawa makna jin itu dia tak masuk Islam. Tetapi jin itu Allah Ta'ala telah jaga Nabi SAW daripada hasutan, daripada bisikan jin itu. Nampak tak perbezaan dia? Kalau baca fa-aslama, maknanya jin itu telah memeluk Islam. Kalau baca fa-aslamu, maknanya jin itu Allah Ta'ala halang dia, Allah Ta'ala jaga Nabi SAW daripada dorongan, hasutan, bisikan daripada jin tersebut. Okey.
Okay, kalau kita baca Al-Imam Nawawi, dia ulas lagi, dia baca di bawah. Dia kata apa? Dia kata, para ulama berselisih pendapat dalam menentukan yang mana satukah yang paling tepat di antara kedua-dua sebutan tersebut. Maknanya para ulama mereka berbeza pandangan. Ada yang baca fa'aslama, ada yang baca fa'aslamu. Okay. Al-Khattabi berkata, yang sahih lagi terpilih adalah baris ar-raf'u, baris hadapan. Maknanya kalau ikut Al-Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan bacaan fa'aslama tadi tidak tepat. Dia kata yang tepat, yang terpilih dibaca fa'aslamu. Okey. Manakala Al-Qadhi Iyad rahimahullah pula memilih yang lebih tepat baris atas fa'aslama. Dan ia merupakan pendapat yang terpilih sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak menyuruhku melainkan kepada kebaikan saja. Maknanya nak baca macam mana yang lebih tepat. Kalau ikut Al-Imam Al-Khattabi, dia kata baca fa'aslam. Kalau ikut Al-Qadhi Iyad, dia dibaca adalah fa'aslama. Kenapa dibaca fa'aslama? Sebab ada dekat belakang hadis tu, Nabi kata apa dekat sini? Dekat belakang hadis tu kan, saya punya PDF ni dia ada gangguan sikit. Mana syaitan ni? Dia tahu kita nak buat kelas ni. Okey, dekat sini. Sebab hadis ni kata, hadis ni kan ada hujung tu Nabi kata apa? Fala ya'muruni illa bi khairin. Sebab dekat hujung tu kan, hadis tu Nabi kata, dia tidak memerintahkan melainkan kebaikan. Maknanya kalau jin itu ajak Nabi kepada kebaikan, maknanya jin itu tentu jin yang apa? Jin yang telah memeluk Islam. Kalau jin itu telah memeluk Islam, maka bacaan yang tepat adalah fa'aslama. Mim tu berbaris di atas. Bukan fa'aslamu. Walau bagaimanapun, berbeza pendapat di kalangan para ulama hadis. Jadi kalau kita nak pegang pendapat Al-Qadhi bin Iyad, boleh. Kalau ikut pendapat Al-Khattabi pun, dia itulah kita panggil apa? Perbezaan pendapat. Okey, jelas tuan-tuan perempuan. Peganglah pada mana jenis bacaan pun, yang pasti Nabi Muhammad SAW dia ada satu jin, yang jin itu sifat dia adalah qarin, yang selalu ikut ke mana-mana, yang mendorong kepada kebaikan, ataupun jin itu walaupun dia nak dorong Nabi kepada keburukan, Allah Ta'ala telah lindung Nabi. Allah Ta'ala telah pelihara Nabi SAW daripada termakan, terhasut dengan qarin tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam. Okey. Kita lihat lagi apa ulasan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Sebab tu penting tuan-tuan, kalau kita baca satu hadis, kalau kita tak faham hadis tu, kurang jelas, maka kita perlu berujuk kepada huraian hadis oleh ulama hadis. Kalau kita baca ayat Quran yang kita tak faham ayat tu makna apa, maka kita perlu merujuk kepada ulasan para ulama tafsir. Itu disiplin kita. Okey. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, beliau memberikan lagi komentar tambahan. Dia kata, wa fi hadzal hadithi isyaratun
Dia kata pada hadis ini, hadis mana? Hadis yang qarin tadi tu memberikan isyarat kepada kita ila tahdziri min fitnatil qarini wa waswasatihi wa ighwaihi. Kata Al-Imam Nawawi, hadis yang kita baca tadi tu dia kata memberikan kita isyarat. Memberikan kita gambaran bahawasanya kita kena berhati-hati daripada tipu daya jin qarin tadi, daripada was-was dia, daripada pujukan dia. Lepas tu Al-Imam Nawawi dia ulas lagi, dia kata dia kata fa'alamana bi annahu ma'ana linahtaridha minhu bihasabil imkani. Kata Imam Nawawi lagi, dia kata hadis tadi tu juga memberitahu kepada kita bahawa qarin itu selalu bersama dengan kita. Kalau kita dah tahu dia bersama dengan kita, kita kena buat apa? Kita kena hindari dia, jauhkan dia sedaya upaya kita. Sedaya upaya kita. Macam mana kita nak tahu tipu daya dia? Macam mana kita nak menghindari dia? Sebab kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut, tuan-tuan ikutilah kelas pada setiap Isnin malam Selasa pada minggu kedua dan minggu keempat kuliah Sahibul Fadilah Ustaz Abdullah Bukhari. Tajuknya adalah Perang Gerila dengan Syaitan. Dah sampai dah, tajuk tu dah masuk siri dan nak habis dah buku tu. Kalau kita belajar siri minggu lepas, saya bagi banyak sikit siri tu supaya lebih banyak maklumat tu disampaikan, atau tak akan dapati dekat situ. Macam mana qarin ni dia akan buat kita, dia nak hasut macam mana, apa bentuk dia, macam mana kita nak lari pada dia. Dikupas oleh Ustaz Abdullah Bukhari hafizahullah ta'ala alaih. Lepas tu kita pilih tajuk tu. Maknanya dia seimbang. Kalau tuan-tuan dah ikuti belajar tentang syaitan, maka pasangan kepada jin itu adalah malaikat. Cuma sayang 1000 kali sayanglah orang gemar belajar tentang jin, tapi orang tidak gemar kadang-kadang untuk belajar tentang malaikat. Sedangkan malaikat ni lah sebenarnya nanti kita akan belajar yang mendoakan kita, macam mana kita nak dapat doa dia, jadi supaya dia ada keseimbangan. Sebab itu kita letakkan juga tajuk, ada kena belajar juga tajuk tentang malaikat. Okey, jadi kita dah belajar tentang qarin ni, jadi tak perlu nak ulas panjang lebar, setakat ni boleh faham Jelas ya? Maksudnya semua orang ada qarin, termasuk Nabi SAW. Cuma membezakan qarin Nabi dengan qarin kita di kalangan jin itu dari sudut karakter dia. Okey, jelas? Okey. Sekarang kita pergi kepada hadis yang kata malaikat itulah yang ada membisikkan kepada kita kepada kebaikan, seperti tajuk yang sedang kita bincangkan. Okey, ada hadis riwayat Ibnu Abi Hatim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, hadis yang kita nak baca ni, dia hadis riwayat Ibnu Abi Hatim kan. Kalau kita tengok nanti dekat muka surat nombor 4 tu, muka surat nombor 5, kita akan tengok apa ulasan Ibnu Katsir tentang status hadis yang kita nak rujuk ni. Kalau ikut penilaian hadis yang kita nak baca ni, Al-Imam Ibnu Katsir
Dia kata hadis yang kita nak baca ni ada diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, An-Nasa'i dalam sunannya, juga riwayat Ibnu Hibban. Kalau ikut Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Okey. Jadi kita lanjutkan lagi. Kita tengok hadis tadi tu macam mana. Okey. Saya baca terjemahan terus ya. Okey. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya syaitan memiliki bisikan dalam hati anak Adam. Syaitan ni yang jin tadi itulah yang qarin tu. Dan malaikat pun memiliki bisikan. Inilah istidlalnya, inilah dalilnya yang kita nak letak, yang kita nak sokong kepada nombor 8 tadi. Maknanya ada malaikat yang kerja dia mendorong anak-anak Adam supaya buat kebaikan. Seperti mana Nabi kata, anak Adam ni, dia ada syaitan yang akan bisikkan hati dia, dia juga ada malaikat yang akan membisik ke dalam hatinya. Adapun bisikan syaitan adalah menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Ini kita sedia maklum. Inilah qarin tadi tu. Syaitan yang qarin tadi, dia tak akan ajak kita buat baik punya. Hanya Rasul saja sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut tadi. Kalau kita semua ajak kepada keburukan, dia ajak kita bermalas-malasan, tak payah belajar lah, kan, penat lah, banyak kerja kau nak buat. Macam tu juga betul. Kalau ikut hati ni, rasa macam malah. Betul. Syaitan, itu kerja syaitan. Tapi kita dapat pula bisikan, fikir, kalau aku tak ajar, siapa lagi nak ajar? Bukan kita tak tahu, kita dah belajar. Kan? Kita boleh buat dengan pahala. Nak duduk pun lama-lama termenung, doa pun tak buat apa juga. Jadi kita duduk berlawan lah. Lepas tu kita kena selalu minta Allah tolong kita. Okey. Adapun bisikan malaikat adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan yang hak. Dia lawan dua tu. Kalau syaitan, dia menjanjikan, bisikan syaitan ni sebenarnya dia nak janji keburukan. Dia mendustakan kebenaran. Tapi kalau malaikat menjanjikan kebaikan dan membenarkan yang hak. Sesiapa yang mendapat perkara seperti ini, iaitu bisikan malaikat, maka ketahuilah bahawa itu adalah berasal dari Allah dan hendaklah dia memuji Allah. Sesiapa mendapatinya bisikan yang lain, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah daripada golongan syaitan yang direjam. Faham kan? Okey. Kemudian setelah Nabi baca hadis ini, Nabi SAW menguatkan hadis ini. Nabi memberikan satu contoh dalam ayat Quran yang menunjukkan bahawa memang ada syaitan yang dia janji kepada kita, tapi dia menjanjikan sebenarnya adalah untuk keburukan. Nabi membaca sepotong ayat dalam suratul Baqarah ayat 268. Ketika Nabi baca ayat ni, kita tengok apa kata Allah yang Nabi bacakan pada penghujung hadis tadi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang fahsya, perbuatan keji. Nampak tak? Ini bisikan syaitan. Ini bisikan nombor 1. Syaitan. Tapi kalau bisikan baik pula,
Allah kata, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kamu dapat keampunan, dapat kurniaan dia. Nampak tak ada dua perbezaan janji? Macam mana Allah menjanjikan kepada kita dapat keampunan dan kurniaan ni? Jadi dia ada dua. Berdasarkan ayat ni, Ibnu Kathir, dia bawa ayat ni. Dan dia sebut riwayat tadi itulah. Rupa-rupanya, syaitan ni, kalau kita nak kaitkan dengan bab duit lah. Kan, kalau kita nak sedekah, syaitan akan cakap pada kita, kau sedekah ni, kau perlu duit kan? Kau tak fikir nanti, kalau kau sekian, kalau kau tak ada duit macam mana? Nampak tak? Syaitan, dia janji pada kita tu dengan bentuk menakut-nakutkan kita dengan miskin. Sedangkan kita belajar dalam Islam, hadis Nabi mengatakan apa? Tak ada orang yang sedekah ni harta dia kurang. Tak ada. Tapi betul tak tuan-tuan? Kita selalu macam tu kan. Kita nak sedekah je, kita macam banyak benda kita fikir kan. Lalas fikir, akhirnya tak jadi sedekah. Sebab kita fikir, nanti kita rosak macam mana, nanti macam mana kalau kena lockdown lagi, nanti macam mana, macam-macam kita fikir. Sebenarnya yang kita fikir tu, dia mudah je tuan-puan. Kalau kita fikir benda yang tak baik ni, sebenarnya pada syaitan. Kan? Macam kita mandu kita. Kita fikir dah, nanti kalau sampai dekat RNR tu, aku nak solat. Dah dekat nak sampai tu, mulalah syaitan terbisik. Nanti jam macam mana? Depan tu ada lagi lah. Macam tu, dia bisik. Macam itulah syaitan. Jadi kita dapat bisikan seperti itu. Jadi syaitan dia bisik lah. Kalau kau sedekah ni, macam mana kalau kau sakit nanti? Kau tak ada simpanan dah tau. Kita pun takut je. Itu adalah daripada syaitan. Maknanya Nabi SAW sebut hadis tadi tu, Nabi kuatkan dengan bawa ayat Quran. Sedangkan Allah kata apa? Allah janji kepada kita kalau kau sedekah, Allah janjikan kau dapat keampunan. Kau dapat nanti kurniaan dari Allah. Allah tu maha luar rahmatnya lagi maha mengetahui. Ayat 268 ni menguatkan hadis yang Nabi sebut tadi. Ada satu bisikan daripada syaitan, ada satu bisikan daripada malaikat. Jadi kalau kita dapat nak terfikir buat kebaikan ni, kan malaikat akan janji apa? Malaikat akan janji kepada kekayaan. Kan hadis tadi kan? Betul. Jadi itu yang Al-Imam Nawawi ulas tadi tu. Dia kata hati-hati. Sebab itu saya minta betul-betul pada Ustaz Abdullah Bukhari yang memang menulis tajuk ni supaya sampaikanlah maklumat ni Ustaz kepada orang lain. Kan? Mungkin orang nampak apa relevan modul tu, tajuk tu dengan Akademi Tadabbur. Orang mungkin ingat kalau belajar Akademi Tadabbur ni ingat Quran aja. Sebenarnya intipati Al-Quran ada menceritakan tentang syaitan. Kan ayat 28 ni. Kan, betul tak? Jadi untuk kembang luaskan maklumat ini, itu yang kita letakkan modul belajar tentang syaitan. Lepas tu kalau tuan dapati, setiap tenaga pengajar tu, kita memang minta dia ajar sampai habis. Kita akan jumpa seorang tenaga pengajar, dia akan ajar sampai 10 siri, 15 siri, belajar sampai habis. Melainkan kalau ada sebab-sebab yang tertentu saja. Sebab tu kita tengok akan mengajar bagi habis. Supaya masyarakat dia boleh ikut Akademi Tadabbur, dia boleh belajar. Dia boleh belajar sesuatu. Sebab tu tuan nak dapat subjek seperti ini, tuan susah nak jumpa. Sebab tu ambillah manfaat. Tolonglah orang lain, sebarkanlah maklumat tu. Sebenarnya kita sama-sama nak dapat pahala. Ya, semua yang kelas-kelas kita buat ni, semua itu adalah sumbangan dari tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya.
Tak rugi apa-apa pun kita. Okey, itu tak jelas ya dalam ayat ni. Okey, kita terus pergi kepada bilangan yang ke-9. Okey, kita dah dapat tadi rupa-rupanya kalau hadis tadi tu memang hadis yang kata Ibnu Katsir, hadis yang statusnya hadis hasan tadi tu. Maknanya memang ada malaikat yang mendorong kita melakukan kebaikan. Dan ada juga jin yang mendorong kita melakukan keburukan. Sebab tu hati kita ni kadang fikir nak buat baik, kadang tak jadi. Betul kan? Kadang fikir panjang nak buat baik tu. Kan? Kenapa? Kerana kita ada qarin kita. Itulah yang dipanggil was daripada al-khannas. Sangat bahaya was-was syaitan. Was-was syaitan yang qarin itulah yang telah mengeluarkan Nabi Allah Adam daripada syurga. Okey. Jadi kita pergi kepada yang ke-9. Apa lagi malaikat buat ya? Apa lagi malaikat buat di alam ini? Kita tak nampak malaikat tu, betul kan? Tapi kita beriman dengan yang kita tak nampak. Mana hebat? Mana orang yang hebat ya? Orang yang beriman dengan yang nampak, dengan beriman dengan benda tak nampak. Macam orang kata kita, banjir lah contoh. Kita tak nampak lagi. Tapi kita percaya. Maknanya kita percaya kita tu kepada benda tak nampak. Oh, dia berbeza dengan aku nak tengok dulu baru nak percaya. Dia tak sama. Sebab tu namanya iman. Beriman dengan benda yang kita tak nampak. Dengan benda yang belum lagi berlaku. Jadi semakin lama kita belajar tentang malaikat ni, maka kepercayaan kita kepada beriman pada malaikat ini akan lebih-lebih luas. Syarat dia nak tahu sesuatu, ilmu lah. Itu je. Tak ada jalan lain melainkan kena belajar. Jadi yang ke-9, apa lagi yang malaikat buat? Ada di kalangan para malaikat ni yang mendoakan manusia yang buat kebaikan. Kalau tadi malaikat ada kerja membisikkan kebaikan, ni ada malaikat pula yang dia selalu doakan. Kalau kita dah buat baik je, dia doakan. Antaranya hadis riwayat Al-Bukhari. Ini cerita tentang orang yang suka menginfakkan harta dia. Yang mana sabda Nabi SAW, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali turun kepadanya 2 malaikat. Setiap hari turun 2 malaikat. Kenapa dia turun? Kalau kita belajar turun, mesti dari atas ke bawah. Menunjukkan bahawasanya tempat tinggal malaikat ni adalah di langit. Sebab itu kita telah belajar sebelum ini, gelaran malaikat ini disebut sebagai Al-Mala'ul A'la. Penghuni tempat tinggi. Jadi tiap-tiap hari malaikat ni akan turun 2. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu dari kedua malaikat tu dia akan berkata. Dia berkata tu dia doa. Dia doa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dia doa, ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang berinfak. Kita dah belajar tadi kan. Kalau kita sedekah,
harta kita tak kurang. Tapi syaitan, dia akan beritahu pada kita, harta kita kurang. Rupa-rupanya, ada malaikat yang doa setiap hari. Bagi siapa yang infakkan harta dia. Kita infak diam-diam. Buka dalam online tu, kita hantar kat NGO ni lah, dekat persatuan ni lah, hantar dekat rumah anak yatim ni lah, hantar kat mak tafiz ni lah. Kita hantar. Orang lain tak tahu. Kita share saja, tekan saja, successful. Kan? Dekat account bank kita tu. Malaikat doa, Ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang infak ni. Malaikat doa. Lepas tu ada malaikat satu lagi kata, wa yaqulul akhar, dan satu lagi malaikat lain cakap apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kalau munfiqan kalau munfiqan, orang yang berinfak, lawannya mumsikan. Kalau dia berinfak, lawan dia apa? Lawannya adalah orang yang menyimpan. Kita terjemah dia bakhil lah. Jadi satu lagi malaikat dia doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dia kata, Ya Allah, hancurkanlah kepada orang yang bakhil. Binasakan harta dia. Terpercaya tak ni? Ini hadis riwayat Bukhari tu. Dalam kitab zakah. Salah satu infak dia dah tajuk bab zakah. Termasuklah yang umum. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita jangan ingat kita simpan harta kita. Kita ingat boleh berkembang. Rupa-rupanya ada malaikat yang minta Allah Ta'ala binasakan harta orang tu. Harta orang yang memang dia bakhil lah, mumsikan disimpan. Dia telah termakan hasutan syaitan. Malaikat doakan supaya Allah Ta'ala binasakan harta orang tu. Macam mana kita tak tahulah. Tapi orang yang memberi ni, jangan bimbang. Ada malaikat yang doa pada Allah, Ya Allah, Engkau gantikanlah apa yang diinfakkan itu. Sebab tu orang yang memberi, kita akan tengok Allah beri dia tambah nikmat. Tambah nikmat dalam banyak sudut. Mungkin hatinya tenang. Mungkin Allah sihatkan dia. Mungkin Allah Ta'ala mudahkan hidup dia. Mungkin Allah Ta'ala beri kepadanya anak-anak yang menyenangkan dia. Mungkin Allah Ta'ala kurangkan masalah dia. Kita tak tahu. Itu juga adalah tambahan nikmat. Tapi ada orang banyak harta dia, tapi hidup tak tenang kadang-kadang. Hati selalu bimbang. Tak tahu juga. Jadi hati-hati. Jadi kita dapat belajar dekat sini bukti apa? Rupa-rupanya selama ni kita diajar oleh Nabi beriman pada malaikat. Rupa-rupanya malaikat ini 24 jam memang ada yang bersama dengan anak-anak Adam. Ada yang tiap-tiap hari 2 malaikat datang. Seperti mana kita baca pada dalam hadis ini. Okey. Jadi kita terus kepada yang ke-10. Yang ke-10, ada malaikat kerjanya mencabut nyawa anak Adam. Yang ni saya takkan kupas sebab apa? Sebab tajuk ini kita telah bincang pada nama malaikat dan tugasan malaikat, iaitu malaikat apa? Malaikat maut
dan pembantu kepada malaikat maut. Nanti rujuk semula tajuk tersebut. Sebab tu dekat nota tu saya hanya menyatakan pada bilangan 10 mencabut nyawa anak Adam. Kenapa tak ada hadis? Kenapa tak ada ayat Quran? Kerana kita telah bincangkan sebelum ini. Dan tuan-tuan pun dapat belajar dekat sini. Setiap satu poin, kita akan letak sandaran dia. Kerana cerita malaikat ni adalah perkara gaib. Yang apabila dia perkara gaib, dia tidak boleh diperkatakan oleh siapa-siapa pun. Sealim mana orang itu sekalipun. Dia perlu menyatakan bersama pada apa yang diperkatakan itu, sama ada ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. So lepas ni kalau tuan-tuan baca buku, tuan-tuan dengar mana-mana, kalau bab gaib saja tak kira lah orang tu tuan-tuan suka ke, tuan-tuan tak suka ke, dia famous ke, dia tak famous ke. Disiplin dalam perkara gaib. Mana dalil? Mana rujukan dia? Jadi tuan-tuan dah tahu dah nak saring maklumat macam mana, nak terima satu fakta tu adakah boleh diterima ataupun tidak. Sebab tu saya tak letakkan dekat sini nombor 10 tu bukan tak ada dalil, bukan tak ada rujukan dia, tetapi kita telah nyatakan pada siri tajuk tentang malaikat maut. Nanti tolong rujuk semula pada nota tersebut. Okay. Yang ke-11, kalau ada malaikat yang dia mencabut nyawa anak Adam supaya roh keluar pada badan, ada malaikat yang dia datang ketika nak mati, dia sampaikan berita gembira. Tuan masih ingat tak kita belajar bab 5 ni kan? Masa kita dalam rahim ibu pun dah ada malaikat datang dekat kita, betul kan? Yang membentukkan rupa paras kita, yang jadikan kita jantina lelaki ke perempuan, yang menulis kita ni tentang rezeki kita, bahagia kita. Masih ingat kan? Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, sampai kita nak mati, kita tidak berpisah dengan malaikat. Sebab tu dia ajar supaya percaya dengan malaikat, beriman dengan malaikat, kita berkawan dengan malaikat. Jadi ketika mana kita nak hampir mati, ada malaikat-malaikat datang memujuk kita, sampaikan berita gembira kepada kita. Mana dalil dia? Siapa yang kata macam tu? Allah yang kata. Allah kata dalam surah apa? Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 30. Saya bawa ayat Quran saja. Sebenarnya ada hadis Nabi. Hadis Nabi tu saya tak datangkanlah. Hadis Al-Barra bin Azib. Saya dah bawa hadis tu kepada tuan-tuan tu, rasanya kejap. Ada pada siri tu. Tapi saya bawa satu ayat Quran untuk dalil dia. Yang kata, ya ke ada malaikat beri khabar gembira? Jawapannya ada. Surah Fussilat, surah 41 ayat nombor 30. Kita baca ayat ni. Okay, ayat ni Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan dia berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang benar. Maknanya dia konsisten dengan apa yang dia katakan. Rabb kami adalah Allah.
maka hidup dia itu adalah Tuhan yang satu. Maka apa yang berlaku kepada dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turunlah malaikat kepada mereka. Akan turunlah malaikat kepada mereka. Bila malaikat ni turun? Okay, kita baca dulu pentafsiran ayat. Okay, tengok muka surat nombor 6 dan 7 bawah sekali. Ibnu Kathir, ya, Ibnu Kathir mentafsirkan ayat akan turunlah malaikat kepada mereka tadi, maknanya waktu bila? Bila malaikat tu turun. Tengok Ibnu Kathir kata. Ibnu Kathir bukan dia kata, dia mengcopy paste. Maknanya Ibnu Kathir telah menukilkan pendapat tabi'in seperti Imam Mujahid, As-Suddi, Zaid bin Aslam dan anaknya berkata. Apa makna ayat akan turunlah malaikat kepada mereka? Ayat Quran tadi katakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Ibnu Kathir menukilkan pendapat para tabi'in ni. Makna ayat itu adalah yakni ketika datangnya kematian. Ketika datangnya kematian, maka inilah malaikat akan turun kepada mereka. Sebab itu dekat tajuk tu, kita kata memberikan khabar gembira ketika sakratul maut. Maknanya ketika nak mati. Tetapi ketika nak mati ni, yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah orang yang istiqamah hidupnya, yang dia tahu Tuhan dia itu adalah Allah, yang mengatur hidup dia, yang menguruskan segala alam ni adalah Allah. Maka sampai dia nak mati, maka akan turunlah malaikat kepada mereka. Malaikat kata apa? Yang pertama, alla takhafu. Ini yang pertama. Malaikat cakap apa? Janganlah kamu bimbang. Malaikat menenangkan orang yang nak mati tu. Yang pertama malaikat kata apa? Alla takhafu. Jangan takut ya. Jangan takut. Lepas tu yang kedua malaikat kata apa? Wala tahzanu. Malaikat kata apa? Jangan kamu apa? Jangan kamu berduka cita. Tadi malaikat kata apa mula-mula? Jangan takut noh. Yang kedua malaikat kata jangan kau sedih ya. Lepas tu yang ketiga malaikat kata apa? Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lepas tu malaikat kata apa? Terimalah berita gembira. Terimalah berita gembira bahawa kamu akan dapat syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Inilah menjadi tajuk yang kita letak tadi, menyampaikan berita gembira. Berita yang paling menggembirakan apabila kita diberitahu Allah nak bagi syurga kepada kita. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita belajar tajuk bab syurga pada setiap Isnin petang selepas zuhur jam 2.30. Besok kita belajar tajuk syurga yang didambakan. Kita telah sebut salah satu ciri syurga itu, ia merupakan berita yang paling menggembirakan kita. Dalam banyak-banyak berita yang kita nak dapat adalah berita kau nak syurga kan? Engkau tahu syurga tu ada kan? Berita Allah bagi tahu engkau layak dapat syurga.
itulah berita yang paling menggembirakan. Jadi bilakah waktu itu, saat kita akan dapat syurga itu, berita itu akan disampaikan oleh para malaikat ketika mana kita nak mati. Tuan-tuan bayangkan. Apabila ruh kita berada di dalam badan, apabila malaikat bagi tahu kepada kita 3 perkara. Engkau jangan takut, engkau jangan bersedih, engkau dapatlah berita gembira. Bayangkan ruh yang di dalam badan itu, macam mana perasaan dia untuk keluar daripada tubuh badan. Tuan-tuan, kita baca ulasan para ulama tafsir kata apa. Okey, tadi kita dah baca turun tu tahu kan ketika mati. Kita tengok apa makna malaikat kata nombor 1 tadi tu, jangan kamu bimbang. Makna apa? Okey, Imam Ibnu Katsir dia menukilkan kata para tabi'in, Imam Mujahid, Ikramah, Zaid bin Aslam kata, makna ayat Quran kata jangan bimbang tu maknanya jangan takut tentang perkara akhirat yang kau nak pergi. Mati ni kan kita takut. Takut tau nak masuk alam kubur. Takut nak pergi alam barzah. Yang paling menakutkan lagi kalau kita pergi kepada alam akhirat. Jadi malaikat itu siap cakap awal-awal lagi kepada si mati nak mati tu. Jangan kau bimbang. Maksudnya apa? Kau nak pergi alam barzah, kau nak pergi alam akhirat tu, kau janganlah takut. Lepas tu apa makna malaikat kata janganlah kamu berduka cita, jangan kamu sedih. Kata Ibnu Katsir, janganlah bersedih tentang perkara dunia yang engkau akan tinggalkan. Sedih nak tinggalkan anak-anak, betul tak? Sedih nak berpisah dengan keluarga, sedih nak tinggalkan harta, bahkan ada hutang piutang. Sedih tau nak tinggalkan macam mana dengan anak-anak, macam mana dengan isteri suami, macam mana dengan macam-macam kita fikir. Tetapi mati dia pasti. Kan? Semua orang kalau boleh nak hidup panjang umur. Tapi para malaikat pesan, jangan sedih no. Jangan sedihlah nak tinggalkan anak-anak tu, keluarga tu, harta tu. Malaikat sebut. Dan yang ketiga, inilah yang kita nanti-nantikan. Malaikat kata apa? Syurga yang Allah janji kepada engkau akan dapat tu kan. Dapat tu maksudnya kita kan tahu dalam ayat Quran kan Allah katakan ada syurga, ciri-ciri syurga ini, amalan ini pembuka syurga. Jadi apabila kita dapat berita itu, berita gembira tu kan, apa maknanya? Mereka diberikan khabar gembira dengan hilangannya maknanya kita kena baiki ni. Hilangnya. Ini kena padamlah. Okey. Maknanya hilangnya keburukan dan tercapainya kebaikan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita dapat maklumat. Sonoklah orang. Tuan-tuan rasa alam barzah tu sonok. Bukankah selama ni kita mencari syurga Tuhan? Tetapi maklumat tu akan diberitahu oleh malaikat. Cuma orang yang dah mati, yang dapat berita seperti ini, dia tak boleh cerita dekat kita dah pasal dia dah mati, betul tak? Kalaulah orang tu mati, dia boleh hidup semula, dia boleh beritahu kat kita, nak tahu tak apa yang aku dapat dekat alam kubur? Mungkin kita jadi baik. Tapi Allah Ta'ala telah tetapkan orang yang mati, dia tak boleh dah pergi kepada alam dunia. Kenapa? Kerana Allah telah letakkan ada satu penghalang, ada satu dinding yang namanya barzakh. Jadi moga-moga
kita termasuk salah seorang manusia yang Allah Ta'ala sebutkan pada surah Fussilat ayat nombor 30. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Jelas tuan-tuan? Okey. Cuma saya tak letakkan hadis lain yang menyokong kepada perkara nombor 13 tadi tu. Sebenarnya ada hadis lain yang menyebutkan bahawa apabila kita nak mati, malaikat maut duduk di hadapan kepala. Malaikat maut akan cakap, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menghadap keampunan Allah, dapatlah engkau redha Allah. Itu ada hadiah lain. Okay. Jadi kita pergi kepada perkara yang saya tersalah tulis nombor rupanya. Daripada 11, sepatutnya dekat sini nombor 12. Saya minta maaf tuan-tuan ya. Saya mohon maaf banyak-banyak. Sepatutnya ini nombor 12. Kalau betulkan tuan-tuan? Bukan bilangan 14. Sepatutnya ke-12. Okey. Tuan-tuan jelas apa yang kita bincangkan sampai nombor 11, nanti boleh tanya soalan Kita dah pukul 4. Kita mula tadi pukul 2.40, 3.40. Okey, sikit lagi. Okey, tuan-tuan jelas tak suara saya? Jelas tak? Jelas ya. Alright, alhamdulillah. Okey, kita pergi yang ke-12. Oh, ni sangat menarik ni. Yang kedua, semua menarik lah. Tapi yang ke-12 ni, inilah sepatutnya yang kita kena buat. Mencintai orang-orang beriman. Malaikat ni tuan-tuan, sebenarnya dia ada perasaan mencintai orang beriman. Siapa yang suruh mereka mencintai orang beriman? Kita baca hadis ni. Sebab itu kita ni nak Okey. Jadi kita sambung Faham Okay, kita ada waktu lagi. Nanti saya buka soalan. Okay, kita baca yang hadis ni. Sangat menarik. Sebab tu kita ni kalau nak bagi orang sayang pada kita, orang lain, kita tak payahlah buat-buat. Kita usahalah untuk. Tapi sebenar-benarnya hati orang ni dia berada di bawah tangan Allah. Betul kan? Betul tak? Kita tak boleh nak paksa orang suka pada seorang. Tetapi hadis ni memberi jawapan kepada kita. Walaupun kita buat macam-macam nak bagi orang tu benci ke orang tu kita buat macam-macam. Tapi kalau Allah tak izinkan, takkan berlaku. Jadi mari kita baca hadis. Kejap saya nak jawab telefon. Perempuan sekejap saya nak ambil barang. Ada Grab datang. Sekejap Sekejap
Okey, alhamdulillah. Baik, kita maafkan saya puan ya, ada hantar barang. Sekejap ya. Okey. Boleh saya teruskan sikit lagi tuan-puan? Boleh ya? Ya, boleh Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, kita terus dengan hadis ni. Sabda Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, da'a Jibril, Allah akan memanggil Jibril. Allah apabila dia cinta pada hamba tu, Allah Ta'ala akan menyuruh Jibril. Allah panggil Jibril, Allah menyuruh kepada Jibril, Allah kata apa? Inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Maka Allah berfirman kepada Jibril. Allah kata apa? Sesungguhnya aku cinta kepada si fulan ini, maka kamu kena cinta dia. Tahu tak hadis ni? Hadis ni maksudnya ketika kalau Allah sayang pada kita, Allah akan perintahkan, Allah akan cakap dekat Jibril, engkau Jibril kena sayang kau orang, kau kena cinta orang. Maka apa Jibril buat? Jibril pun mencintai orang yang Allah cintai tadi. Lalu Jibril berseru di langit. Jibril dia akan sampaikan pula kepada malaikat-malaikat yang ada di langit. Jibril kata apa? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu Jibril pun cakap kepada semua malaikat-malaikat di langit, sesungguhnya Allah cinta si fulan ini, maka korang semua cintalah dia. Maka semua pun duduk langit pun mencintai dia. Dan dia pun akan diterima di muka bumi. Maksudnya, summa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Maka penduduk bumi pun akan mencintai orang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita dapat belajar kan? Sebab itu tuan-tuan ya, penduduk langit pun mencintai penduduk bumi. Mungkin sekarang kita tak nampak, kita tak dapat rasa, tetapi benda-benda macam tu dia akan bermula macam kita sebut tadi. Apabila kita nak mati, dia bawa roh naik ke langit. Panjang cerita tu. Sebab tu kalau manusia dekat dunia ni semua benci pada kita, Tuhan. Tapi kita ada makhluk-makhluk di langit sana yang mencintai kita. Waktu besar mencari cinta Tuhan ni. Besar mencari rahmat Tuhan. Dunia ni sekejap je tuan-puan. Kan? Tetapi nak hidup lama dengan siapa? Bayangkan. Malaikat-malaikat di langit mencintai orang ini. Sebab apa? Sebab malaikat Jibril cinta pada orang ni. Jibril cinta kepada orang tu kerana Allah suruh yang dia cinta. Kenapa? Kerana Allah mencintai orang tersebut. Maka hadis ni sebenarnya boleh membawa, kalau nak faham lagi hadis ni, cinta tu cinta macam mana. Maka kita kena rujuk apa kata para alim ulama. Sebab hadis tu maknanya malaikat pun cinta dia. Lepas tu penduduk bumi pun menerima dia. Apa makna hadis tu? Maka kita kena rujuk tafsiran hadis. Kita uraian hadis. Okey. Kata Al-Imamu An-Nawawi. Imam Nawawi dia ulas hadis. Okey, dia kata, kita baca hadis ni, dia kata para ulama menyatakan cinta Allah Ta'ala kepada hambanya bererti Allah Ta'ala hendak orang ini selalu buat kebaikan.
Allah nak bagi petunjuk kepada dia. Allah nak bagi nikmat kepada dia. Allah nak bagi kasih sayang kepada dia. Faham tak? Maknanya Imam Nawawi ni, dia mengulas tentang apa makna Allah Ta'ala kata, aku cinta kepada fulan tu. Apa maknanya? Maknanya, kalau Allah cinta kepada si fulan ni, Allah Ta'ala suka si fulan ini dapat buat kebaikan. Allah bimbing dia. Allah bagi nikmat kepada dia. Lepas tu Allah bagi kasih dia kepada, kasih Tuhan itu kepada hamba. Manakala cinta Jibril dan cinta para malaikat kepada hamba itu ada dua pengertian. Maksud pertama, mereka ni maksudnya Jibril dengan semua malaikat di langit tu memohon keampunan kepada Allah Ta'ala untuk dia. Mereka memuji dia dan doa kebaikan mereka panjatkan untuknya. Maknanya, makna pertama yang Jibril, ya Allah kata, Jibril, aku cinta kepada si fulan ini, engkau kena cinta dia. Lepas tu kan Jibril memerintahkan semua malaikat di langit supaya cinta ke orang itu kan. Apa makna dia? Makna pertama, membawa kepada maksud. Semua malaikat tu termasuk Jibril minta ampun untuk manusia ni. Lepas tu mereka memuji manusia itu dan mereka memanjatkan doa-doa untuk dia. Makna yang kedua adalah cinta mereka, maksudnya cinta Jibril dengan para malaikat tu sebagaimana cinta yang dimiliki oleh makhluk yang lain, seperti mana kecenderungan hati mereka kepadanya dan kerinduan mereka untuk bertemu dengannya. Ya Allah. Kalau makna kedua ni macam cinta yang kita faham lah. Kan? Cinta, suka untuk bertemu. Di kalangan para malaikat. Kenapa boleh dapat cinta itu? Semua ini berlaku kerana hamba itu taat kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Faham kan? Ulasan Imam Nawawi ni harap mudah saja dia boleh faham. Dia sebenarnya ada teks Arab dia tapi saya buang, saya terus ambil pada terjemahan dia. Buatkan terjemahan dia kat situ. Jelas ya? Boleh faham. Okey. Kemudian Al-Imam Nawawi memberikan komentar lagi. Dia kata ketika seorang hamba itu dicintai oleh Allah dan para malaikat mencintai dia, maka penduduk bumi dengan secara tidak langsung akan mencintai dia. Hati mereka condong kepada dia dan menerima mereka kerana hati-hati mereka telah diarahkan oleh Allah untuk mencintainya. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau ada manusia yang mencintai Muslim yang lain, sebenarnya hati-hati manusia itu telah digerakkan oleh Allah. Kenapa? Kerana Allah mencintai si fulan itu. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kalau kita jadi orang baik, kita taat pada Allah, kita buat amal kebaikan, maka manusia pun akan suka dekat kita. Kita kan selalu cakap kan, kalau kita buat baik nak, nanti orang akan suka kat kita kan. Orang suka kat kita tu sebenarnya sebab Allah suka kat kita. Allah yang menggerakkan hati-hati manusia itu supaya mencintai orang itu. Sebab itu kita tak payahlah paksa orang. Tak payahlah kita nak buat-buat baik, tunjuk depan orang. Belum tentu tau. Sebab tu kita buat baik, buat kerana Allah. Jangan bimbang. Allah Ta'ala akan menggerakkan hati-hati manusia untuk mencintai kita. Sebab manusia akan suka kepada kita. Dengan syarat, biar Allah yang buat kerja semua tu. Dengan syarat, kita taat pada Allah.
itulah yang kita dapat pelajari pada yang ke-12 pada petang ini, iaitu ada malaikat yang kerjanya mencintai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ini satu benda kurniaan yang sangat besar yang Allah beri pada kita. Bagaimana kita bayangkan kalau malaikat yang memuji, yang rindu nak bertemu dengan manusia ni, macam mana apabila kita bertemu dengan Allah, masuk di alam barzah, bagaimana kedatangan kita disambut oleh para malaikat. Jadi itulah sedikit sebanyak tuan-tuan perempuan yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Kita berhenti pada nombor 12 ya, bukan 14 ya. Pada ke-12, insya-Allah pada minggu depan, insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk yang ke-13. Bukan 15 tapi yang ke-13. Maknanya minggu depan siri yang ke-16 kita masih lagi membaca bab yang ke-5, tapi kita akan terus kepada yang ke-13. Dan saya akan beri lagi nota tambahan bilangan yang ke-14, 15 dan sebagainya. Baik, tuan-tuan perempuan, ada apa-apa persoalan? Okey, saya jawab dulu dekat ruangan chat. Ada yang bertanya, alam barzah dan akhirat tu berbeza tempat ya Ustaz? Ya. Jawapan dia berbeza. Okey. Alam barzah adalah alam sementara. Okey, yang berada di antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzah adalah alam untuk memisahkan ruh dengan badan lah. Maksudnya alam barzah adalah alam yang melibatkan fungsi utamanya adalah ruh. Itu dipanggil, orang kata dengan istilah alam ruh. Betul lah tu. Alam kubur, alam barzah, sama. Okey, tapi bukan selama-lamanya kita berada di alam kubur. Kita berada di alam barzah, bukan. Sementara saja. Sampai saat Allah nak menjadikan kiamat, Allah akan hidupkan balik manusia yang dah mati, jasad di dalam kubur tu, ruh yang keluar pada badan tu akan disatukan balik. Ruh itu dengan jasad. Jasad, tubuh badan, ruh tersebut. Dalam erti kata lain, alam barzakh adalah akhirat kecil. Akhirat besar adalah akhirat yang setelah manusia dihidupkan semula. Waktu roh dipulangkan balik kepada tubuh badan, nak hidup semula, itu dipanggil akhirat besar. Tetapi alam barzah juga dipanggil akhirat kecil. Kenapa dipanggil akhirat kecil? Kerana alam barzakh merupakan salah satu, merupakan tempat manusia akan mendapat nikmat atau manusia mendapat azab. Sedangkan kita belajar, nak tahu dapat syurga, nak tahu dapat neraka, kena dihisap dulu, betul kan? Ditimbang amal tu, lintas titian sirat. Semua itu berlaku di alam akhirat yang besar. Tapi waktu dekat alam kubur, alam barzah pun kita sudah mula merasai nikmat, kita ada yang mula merasai azab. Tapi nikmat tu sementara, azab tu sementara, sebab nanti akan dapat nikmat yang lebih sempurna di hari akhirat yang besar. Sebab itu para ulama menamakan alam barzah sebagai qiyamatu as-sughra, kiamat yang kecil. Kenapa dia panggil kecil? Kerana bayang-bayang ataupun
kerana akhirat ni tempat dapat balasan. Tapi dekat alam barzakh pun sudah merasai balasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan secara verbal sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada petang ini? Ada? Okey. Kalau tiada, kita akan menyambung siri yang ke-16 minggu depan. InsyaAllah, nanti saya akan kita akan gunakan nota yang sama yang ada pada muka surat nombor 8 sehinggalah kepada muka surat yang terakhir. Kita akan gunakan nota ni lagi sampai muka surat nombor 14. Okey. Lepas tu nanti saya akan beri nota tambahan, insyaAllah. Kita sudahi pengisian kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi insya-Allah saudara perempuan, ya, sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan, ya. Sentiasa kita melakukan kebaikan di mana saja kita berada, sentiasa membaca zikir-zikir berlindung yang melindungi kita daripada segala perkara keburukan, dan juga sentiasa memohon hidayah taufik daripada Allah agar hati kita sentiasa kita dengan majlis ilmu. Semoga kita dapat bertemu lagi pada siri yang akan datang.